Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan saya, Cikgu Faiz di dalam channel YouTube saya, IR Faiz NG. Baik, hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita bagi tingkatan 2 sejarah. Kita akan sambung lagi untuk bab 9 iaitu warisan kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Okey, hari ini apa yang akan anda pelajari? Anda akan tengok mengenai keunikan adat dan pemerintahan Negeri Sembilan. Okey, pada kelas yang lalu kita telah mempelajari mengenai warisan kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis. Hari ini kita akan tengok Negeri Sembilan. Baik, sebelum tu cikgu harap kamu berada di dalam keadaan yang baik dan sentiasa diberikan kekuatan untuk meneruskan sesi pembelajaran secara PDPR ini. Okey, sebelum tu cikgu harap di hadapan kamu telah bersedia dengan buku teks sejarah tingkatan 2 kamu, dan kamu boleh terus buka ke muka surat 168. Okey, sebelum itu, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, sedikit pengenalan lah mengenai adat, keunikan adat dan pemerintahan Negeri Sembilan ya. Okey, keserumpunan alam Melayu, kita dah belajar mengenai alam Melayu. Dia membawa perantau, perantau ni perantau dari Minangkabau. Minangkabau menetap di kawasan Rembau, Ujong, Sungai Ujong dan Johor di Negeri Sembilan. Okey, Minangkabau ni dia daripada Indonesia, daripada Indonesia kalau kamu tengok peta ni. Okey, membawa perantau ni pergi menetap di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ni di Malaysia. Okey. Jadi masyarakat inilah yang membawa bersama-sama tradisi dan adat resam asal, iaitu adat pepatih. Apa dia adat pepatih ni? Selalu kita dengar kalau orang Negeri Sembilan je sebut orang Negeri Sembilan je. Orang ni Sembilan ni sebut Negeri Sembilan adat pepatih. Jadi apa dia adat pepatih tu? Okey, secara ringkasnya lah, adat pepatih tu adalah amalan dan peraturan hidup yang ditentukan bagi masyarakat Minangkabau. Itu secara ringkasnya lah. Kalau kamu nak lebih mendalam lagi, kamu boleh membuat lebih carian di internet dan juga rujukan buku. Okey, kita sambung lagi. Okey, kamu tengok pada muka surat 168. Walaupun pada hari ini adat pepatih ini menerima perubahan semasa, namun masih tetap mengekalkan warisan keunikannya dari aspek berkaitan dengan jurai keturunan sebelah ibu. Dia kalau tengok adat pepatih ni, dia lebih kepada jurai keturunan sebelah ibu. Jadi dia ada istilah-istilah dia dan keistimewaan dia. Okey, pelaksanaan hukuman dari segi perkahwinan, upacara kedim dan wanita mewarisi harta pusaka. Jadi kalau kita tengok adat pepatih ni yang diamalkan oleh masyarakat Minangkabau ni, dia banyak keistimewaan dia terhadap orang perempuan. Okey, baik, kita teruskan lagi. Okey, keunikan adat pepatih. Apa dia keunikan adat pepatih ni? Jadi kalau kamu tengok buku teks kamu ni, dia ada 1, 2, 3, 4, ada 5 ada 5 keunikan adat pepatih ni. Yang pertama kita boleh tengok iaitu jurai keturunan sebelah ibu. Jurai keturunan sebelah ibu. Ini. Itu. Kaum perempuan ni dia dianggap sebagai ibu sokor. Ibu sokor ni istilah dia lah. Iaitu ibu yang melahirkan anggota masyarakat. Jadi anggota masyarakat ni dia lahirnya daripada seorang ibu. Jadi anak-anak, kita kata anggota masyarakat ni anak-anak lah. Anak-anak ni merupakan suku kepada ibu ini. Jadi suku ni dianggap sedarah kerana berasal daripada moyang perempuan yang sama sebelah ibu. Itu adalah jurai keturunan sebelah ibu.
Okey, baik. Yang kedua adalah pelaksanaan hukuman. Okey, kalau adat pepatih ni dia masih ada lagi pertimbangan terhadap pesalah. Maksudnya dia ada lagi bersifat pemulihan. Jadi kalau orang tu buat salah, dia ada lagi orang kata apa, macam dimaafkan lah, supaya pesalah tu dia dibimbing ke arah kebaikan. Jadi adat pepatih ni dia mengutamakan perasaan dan kepentingan kepada pesalah. Sekiranya berlaku kesalahan kecil, maka boleh diselesaikan dengan bermaaf-maafan ke, bagi denda ke. Itu dari segi pelaksanaan hukuman. Okey, yang seterusnya, wanita mewarisi pusaka. Ini yang selalu disebut. Orang jadi orang takut nak kahwin dengan orang Negeri Sembilan ni. Sebabnya bila pemikiran masyarakat, kalau kahwin dengan orang orang Minangkabau ni, nanti wanita akan mewarisi segalanya. Maknanya orang lelaki tak ada apa-apa. Itu sebenarnya salah. Sebenarnya bukan macam tu. Sebenarnya yang dimaksudkan wanita mewarisi pusaka itu adalah wanita ni akan mewarisi harta pusaka seperti tanah dan rumah, bertujuan supaya wanita ni tak terabai. Maknanya jikalaulah satu hari nanti dia bercerai ke apa ke, jadi dia masih ada sesuatu untuk diusahakan. Itu yang maksud dia sebenarnya. Bukanlah harta itu dikuasai oleh wanita. Tapi itu pemahaman orang yang tidak faham mengenai adat pepatih. Jadi diwarisi secara turun-temurun daripada ibu kepada anak perempuan. Okey, itu adalah dari segi mewarisi pusaka lah. Okey, seterusnya adalah upacara kedim. Upacara kedim ni dia maksud dia menerima orang dari suku lain ataupun orang luar untuk jadi ahli suku. Sebelum tu, apa dia suku ni? Okey, kamu boleh tengok kat glosari ni. Glosari ni, suku ni maksud dia anggota masyarakat yang dikelaskan mengikut nenek moyang, iaitu keturunan sebelah ibu. Anggota masyarakat dikelaskan ikut nenek moyang, iaitu keturunan dari sebelah ibu. Jadi ada 12 suku di Negeri Sembilan ni. Biduanda, Batu Hampa, Paya Kumbuh, Mungkal, Tiga Nenek, Semelenggang, Selemak, Batu Belang, Tanah Datar, Anak Aceh, Anak Melaka dan juga Tiga Batu. Ini pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Senaraikan 12 suku yang terdapat di Negeri Sembilan. Apa dia? Jadi inilah dia, kamu kena tahu. Keunikan adat pepatih ni pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Dia suruh senaraikan. Okey, kita sambung lagi upacara kedim tadi. Seorang itu akan bersumpah tak setia dan bersaudara dengan ahli suku yang akan disertai serta dibuat pengebahan. Ini contoh dia lah. Dia punya kata-kata dia kan. Darah dicecah, doa ditampung, sumpah dilabuh, Quran dijunjung. Itu contohnya lah. Okey, seterusnya adalah perkahwinan. Okey, perkahwinan sesama suku tidak digalakkan kerana dianggap sebuah keluarga besar, sebagai sebuah keluarga besar dan bersaudara. Jadi nak adat pepatih ni digalakkan lagi perkahwinan di luar suku untuk wujudkan hubungan persaudaraan antara suku. Seorang lelaki yang berkahwin akan menjadi anggota keluarga suku isterinya dan digelar orang semenda, iaitu orang mendatang. Wanita yang berkahwin sesama suku akan hilang hak mewarisi pusaka, manakala lelaki pula akan hilang hak untuk menyandang jawatan di dalam adat. Okey, jawatan-jawatan dalam adat ni kebanyakannya sepenuhnya adalah lelaki yang menyandang. Namun begitu, jika hendak mengembalikan hak, perlu menjalankan adat memulih pusaka. Jadi dia adalah beberapa adat istiadat dia untuk
kita katakan kalau nak kembalikan hak tu apa dia nak kena buat. Jadi ni yang ke tepi sekali ni adalah contoh majlis perkahwinan orang orang Minangkabau. Okey, seterusnya keunikan pemerintahan di Negeri Sembilan. Okey, kamu boleh tengok pada muka surat 170. Okey. Sistem pentadbiran adat Negeri Sembilan ni dia menggunakan sistem adat pepatih yang merupakan amalan pentadbiran adat yang unik lah. Jadi dalam ni ada 3 kumpulan masyarakat, iaitu perut, yang kedua adalah suku, dan ketiga adalah luak. Kita baca daripada bawah ke atas. Okey, 3 kumpulan utama ni dia berkuasa dalam melantik penyandang pesaka adat ataupun pemimpin. Okey, jadi pelantikan pemimpin dalam adat pepatih ini ialah seperti ketua adat seperti ibu soko. Ni kita baca daripada bawah ke atas. Buapak, lembaga, undang, dan yang terakhir yang tuan besar ataupun yang di-Pertuan Besar. Okey, penyandang pesaka adat pada semua peringkat ini dipilih secara permuafakatan, maksudnya ada perbincangan. Okey, ini pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Jadi kamu kena ingatlah. Kadang-kadang ditanya kan. Apa dia hierarki pemerintahan adat pepatih. Okey, sebelum tu tadi kita ada sebut perut, suku, luak. Jadi kita tak tahu apa dia perut ni. Kita tengok sikit maksud dia apa. Perut ni dia unit terkecil yang ahlinya daripada keturunan sebelah ibu. Suku ni pula unit kedua dalam sosiopolitik adat pepatih. Dia dibentuk oleh beberapa perut. Dibentuk oleh beberapa perut ni yang menjadikan keluarga berkenaan semakin besar. Okey, yang terakhir adalah luak. Luak ni ataupun daerah atau jajahan merupakan kumpulan ketiga yang terbesar dalam susunan masyarakat Minangkabau. Okey, seterusnya kita tengok tadi hierarki ni. Kita tengok apa dia kat dalam ni sebenarnya. Okey, kita tengok yang mula-mula kita baca daripada bawah lah, senang. Ibu soko. Ibu soko ni peranan dia mengetahui, memahami, menghafal adat dan asal-usul kelompok kekeluargaan yang diwakilinya. Terlibat dalam secara langsung dan pelantikan buapak dalam kelompok yang diwakilinya. Jika tak ada ibu soko ni, semua peringkat pelantikan pemimpin adat Negeri Sembilan ni nak lantik semua ni yang atas-atas ni tidak boleh dilaksana. Okey, yang kedua adalah buapak. Buapak ni anak buah dalam perut. Buapak ni anak buah dalam perut yang akan melantik seorang ketua yang digelar buapak. Anak buapak ni. Okey, buapak menjadi ketua rujukan aspek yang berkaitan dengan adat dan hukum. Dia peranan dia lah. Yang ketiga adalah lembaga. Lembaga ni dia ketua kepada suku dan dilantik oleh buapak. Okey, peranan dia apa? Peranan dia pilih undang-undang dan penghulu, jaga keselamatan, keamanan dan keselamatan, selesaikan pertelikahan antara suku, dan yang terakhir adalah mengurus pembahagian harta dan pusaka. Yang seterusnya undang. Undang ni dia ketua kepada luak yang dilantik oleh lembaga. Okey, undang ada 4, iaitu undang Sungai Ujong, undang Jelebu, undang Johor dan undang Rembau. Jadi undang yang 4 akan berkerepatan bagi memilih seorang yang layak daripada keturunan Yang Tuan Radin untuk jadi Yang Tuan Besar ni atau Yang di-Pertuan Besar. Jadi ni pun kamu kena tahulah nama-nama Yang Tuan 4 ni apa. Kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, yang terakhir adalah Yang Tuan Besar atau Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Yang di-Pertuan Besar dipilih oleh
undang yang empat ni tadi. Dia sebagai ketua negeri lah, dan jadi lambang kesatuan dan persekutuan. Jadi yang ke atas ni adalah contoh gambar adat pemasyhuran Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan yang ke-11. Okey, setakat itu saja pembelajaran kita pada PDPR kali ini. Jadi cikgu harap kamu boleh faham dan boleh mengaplikasikan daripada ilmu daripada video yang telah cikgu sampaikan. Jadi kepada pelajar cikgu harap kamu boleh menyelesaikan tugasan yang telah cikgu berikan. Gunakan pengetahuan yang kamu dapat daripada video ini. Okey, jika kamu berminat dan faham dengan video cikgu, jangan lupa like, subscribe dan share video cikgu. Kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang untuk bab seterusnya, iaitu bab 10 Sarawak dan Sabah. Sehingga kita berjumpa lagi di kelas yang akan datang. Terima kasih. Bye bye.